masih ingat apabila COVID-19 melanda 2 tahun lalu? Pasti ramai yang menjawab, bekerja dari rumah, masjid tutup dan tak dapat beraya. Kini keadaan hampir pulih seperti biasa. Masjid-masjid sudah pun dibuka semula dan kita pun sudah boleh beraya. Namun sedarkah anda bahawa keputusan berkaitan kehidupan beragama di Singapura ini adalah antara yang paling sukar pernah diambil, yang memerlukan kepimpinan yang bijaksana, berhikmah, lagi berani. Namun tahun ini, Aidilfitri bukan sekadar melambangkan kemenangan. Mufti, anda menerima cabaran pertama anda sebagai mufti negara. Selang kira-kira sebulan anda memegang jawatan tersebut. Getir, COVID-19, masjid tutup. Saya kira pada waktu itu memang cabaran yang amat berat. Baru menjawat jawatan yang penuh dengan tanggungjawab dan amanah yang berat. Kemudian pula berhadapan dengan satu krisis, bukan saja di Singapura, tapi bahkan seluruh dunia. Dan yang lebih ketara lagi adalah krisis itu belum pernah dialami. Bukan sahaja kepimpinan keagamaan, bahkan negara-negara, banyak negara tidak begitu pasti apa yang perlu dibuat pada waktu itu. Kita rasa adalah keutamaan yang paling penting adalah untuk memelihara nyawa. Dan pastinya tidak semua keputusan ini mendapat sokongan sebulat suara oleh masyarakat kita. Apa pedoman utama yang diambil dalam membuat keputusan ini? Kerana keputusan ini belum pun ada duluan. Yang hanya boleh menjadi pedoman dan sandaran pada waktu itu adalah apa yang diajarkan oleh agama kita dari segi prinsip-prinsip dan nilai-nilainya. Sebagai contoh, agama kita menekankan penting untuk membawa rahmat dan kesejahteraan, memelihara nyawa dari segala bentuk bahaya dan juga mengelakkan segala kemudaratan. Dan agama juga mengajar kita untuk mempunyai sikap tanggungjawab bersama. Dan sebagai seorang mufti yang baru, itu keputusan yang pertama untuk menutup masjid. Secara intuitifnya saya rasa mungkin sesuatu yang tak boleh digambarkan. Mufti, khutbah hari raya pertama anda sampaikan seorang saja dalam masjid yang kosong ini. Gambarkan. Tidak ada jemaah. Tetapi yang luar biasanya saya merasakan pada waktu itu sangat rindu kepada masyarakat dan prihatin dengan kebajikan mereka. Kalau boleh diperbaiki, apa antara keputusan ataupun langkah-langkah yang boleh diperbaiki sekiranya kejadian yang serupa seperti pandemik COVID-19 ini berlaku? Ada dua perkara. Pertama adalah bagaimana kita dapat memperkukuhkan lagi keupayaan digital kita. Kerana pandemik ini boleh menjejas hubungan fizikal ataupun pertemuan fizikal. Kalau ia berlaku lagi, saya kira kita perlu lebih bersedia bagaimana terus memindahkan dengan cepat lebih banyak aktiviti secara digital dan online supaya kehidupan harian itu tidak terjejas secara terperanjat dan sepenuhnya. Dan sepanjang pandemik melanda 2 tahun ini, apa pengajaran utama yang ditimba oleh Mufti sendiri? Saya melihat ia sebagai satu ujian yang mengandungi banyak hikmah. Sebagai satu peluang untuk kita melangkah ke hadapan yang lebih jauh lagi dengan cara kita melihat keutamaan dalam kehidupan. Dan pandemik ini dia reset juga, dia menyentak kehidupan kita dan melontar soalan-soalan yang sangat asas dalam kehidupan ini. Dan di antara yang pengajaran yang saya dapat melalui aspek refresh itu adalah betapa berharga dan nilainya hubungan sesama manusia ini, khusus dengan masyarakat.
Mufti, anda dibesarkan di kejiranan ini. Ini merupakan estate lama ya. Mufti kongsi sikit tentang pengalaman, kenangan lama anda di estate lama ni. Jadi lebih kurang 5 tahun saya pergi ke primary school di sini, Alexandra Hill. Dari rumah tinggi, estate di belakang sana, dan setiap hari saya pergi ke sekolah, turun bukit ini. Ini sekolah saya, bangunan masih sama bangunannya. Saya walaupun dah hampir 40 tahun lebih. Apa tentang guru-guru anda ni yang membuat anda minat tentang pendidikan ni? Guru saya yang dia perasanlah saya mungkin ada cabaran dari segi kalau nak dapat tuition ataupun bantuan guru-guru lain, ataupun untuk membeli buku-buku assessment book sebagainya, saya mungkin kurang berkemampuan pada waktu itu. Maka antara guru saya itu beliau membelikan ataupun memberikan buku-buku yang digunakan dalam kelas sebagai buku tambahan assessment, diberikan kepada saya supaya saya melatih diri sendiri untuk praktis dan mencapailah keputusan yang lebih baik dalam peperiksaan. Mufti, tadi anda menyebut tentang anda dibesarkan dalam suasana keluarga sederhana dan mungkin kurang mampu untuk membeli buku-buku teks dan sebagainya. Bagaimana persekitaran ini membangkitkan semangat Mufti untuk terus belajar? Saya rasa keistimewaan keluarga saya dan ibu bapa saya adalah mereka tak pernah memaksa. Walaupun mereka itu hidup sederhana dan kurang berkemampuan, tapi satu ketika ada seorang salesman yang menjual ensiklopedia datang ke rumah dan menjual ensiklopedia. Sangat mahal harganya. Tapi ada ansuran, skim ansuran untuk membayar ensiklopedia. Dan ibu bapa saya, kerana mereka perhatikan saya ni memang suka membaca dan belajar, mereka sanggup beli. Perkara-perkara seperti itu, kecil-kecilan, dia secara keseluruhan menanam minat saya terhadap ilmu pengetahuan dan kegigihan untuk terus mencari ilmu. Assalamualaikum Mufti. Waalaikumsalam. Maaf, lama tunggu. Hujan lebat tadi. Oh, tak apa. Alhamdulillah dapat sampai juga. Inilah dia Masjid Darussalam. Tempat saya berjinak-jinak daripada muda dulu. Mufti, ini adalah madrasah mingguan Mufti sewaktu di darjah rendah dahulu. Bagaimana madrasah mingguan ini membentuk minat Mufti terhadap pendidikan Islam? Sewaktu saya belajar sebagai pelajar madrasah mingguan pada setiap hari Ahad, kadang-kadang hari Sabtu, banyak aktiviti lain yang saya ceburi juga. Antaranya adalah peraduan syarahan, menghafal sebahagian daripada Quran. Jadi saya diberikan banyak peluang dan galakan dan dorongan dari ustazah saya. Pada waktu itu agak istimewa. Mereka apabila melihat potensi dan bakat, mereka mula memberikan saya ruang untuk menyampaikan syarahan sebagai pensyarah belia dipanggilnya. Dan berlangsung di Dewan inilah. Jadi Mufti sekolah rendah di sekular Alexandra Hill, kemudian di Victoria School, dan selepas itu Madrasah Al-Junid. Mengapa agaknya mahu masuk madrasah? Jadi sewaktu saya di Victoria School, minat bahasa Arab itu begitu kuat, jadi saya banyak mengambil kelas-kelas sendirilah dalam bahasa Arab. Dan timbul di situ minat untuk menceburi bidang agama yang lebih full time, lebih serius. Dan di antara cara yang terbaik adalah untuk memasuki madrasah sepenuh masa. Waktu itu pilihannya adalah untuk ke madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Ini saya difahamkan Mufti pernah masuk peraduan syarahan peringkat nasional, menang juara lagi. Agak ironik kerana saya ini sebenarnya lebih orangnya pemalu sedikit. Tapi alhamdulillah penyampaian itu baik dan lama-kelamaan terbiasa dan ada beberapa peraduan di peringkat nasional yang saya menangi juga. Mufti ingat tak antara nama-nama asatizah yang kekal bersyarahan sehingga ke hari ini? Ya, saya tak lupa salah seorang yang turut serta dalam peraduan syarahan di peringkat nasional, bahkan dianggap sebagai juara yang bertahan, yang susah nak ditewaskan,
Dan sekarang ni beliau giat berdakwah juga dan terus bersyarah dan memberi kuliah adalah Ustazah Kalsum. Assalamualaikum, Ustazah Kalsum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Masya Allah Ustazah. apa Sebut khabar? untuk Ustazah Baik, Kalsum. Ustaz. Baik. Saya tak jangka Terima kasih. Ustazah datang bersama. Untuk apa memberi kejutan lah kepada Ustaz. Ini- Sokongan daripada dulu. Ustazah Kalsum disebut-sebut awal tadi. Ustazah kongsi tentang kenangan anda bersyarahan bersama dengan mufti kita ni. Kalau kita dengar tadi Mufti sebut juara bertahan. Memanglah juara bertahan, tapi bila beliau masuk saya ditewaskan oleh beliau. Tapi tak apalah, ada competition kan. Apa tentang ciri-ciri mufti yang Ustazah paling ingat? Dia tak banyak cakap pun. Mungkin pemalu jugalah, pemalu. Sampai dekat Mesir pun kita pernah jumpa juga. Dia termasuk saya punya junior lah. Saya dah senior kan, dia junior. Tak pernah memberi masalah lah bagi kita kan. Ini dia di antara guru-guru saya di Madrasah Darussalam dahulu, Ustazah Maria Haji Maswari. Kita cuba lihat sama ada beliau ada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, subhanallah. Nursa, ini dia Ustazah Maria, seorang guru saya. Ini rupanya Madrasah guru Darussalam. mufti. Apa kenangan paling manis Ustazah mengajar mufti? Saya yang paling bangga sangat iaitu, masih ingat Ustaz InsyaAllah. Sedih tahu saya sebenarnya, sedih dan bangga sangat bahawa pertama kali MUIS adakan peperiksaan darjah 6 seluruh Singapura. Dahsyat. Darussalam angkat nombor 1. Bila saya dengar Ustaz jadi mufti, waduh mak. Sangat bangga, alhamdulillah. Mufti, anda duduk di kerusi panas dan mufti Singapura sebelum ini juga dapat merasa kehangatannya. Dan kritikan, kata-kata yang menyakitkan sebagai contoh lembu cucuk hidung dan sebagainya. Sejauh mana mufti dan juga pejabat mufti diberi mandat penuh dalam memimpin masyarakat Islam Singapura kita? Sebenarnya tanggungjawab mufti dan kepimpinan keagamaan ini adalah tanggungjawab yang agak rumit atau kompleks. Sebab, saya katakan rumit sebab ia mempunyai pelbagai aspek amanah dan tanggungjawab terhadap masyarakat, terhadap kepimpinan di negara, sesuatu negara, dan yang lebih utama lagi terhadap agama dan terhadap Tuhan. Dan saya kira mufti dan kepimpinan keagamaan perlu terus mengimbangi pelbagai aspek-aspek ini. Tanggungjawab dan proses mengimbangi itu adalah sesuatu yang amat kompleks, yang amat delikat sekali, yang perlu ditangani dengan baik dan cermat. Dan itu yang seringkali menimbulkan kadang-kala salah faham. Mufti juga seorang manusia, punya perasaan ya. Jadi bagaimana anda mengharungi kritikan dan juga kata-kata yang kurang santun dari masyarakat kita? Sebagai contoh, pada tempoh Hari Raya Aidilfitri yang lalu ya, pelbagai komen-komen yang mungkin tidak wajar. Saya secara peribadi prinsip saya adalah kalau saya yakin bahawa saya telah melakukan yang terbaik dan telah berusaha sedaya upaya untuk mencari ataupun membuat sesuatu keputusan setelah berkonsultasi dengan para asatiza, dengan teman-teman di Pejabat Mufti, di MUIS dan sebagainya, saya perlu berani dan yakin untuk mempertahankan keputusan tersebut. Dalam contoh yang tadi diutarakan tentang Hari Raya Penentuan Syawal, dan alhamdulillah saya kira setelah penjelasan ramai yang dapat menerima. Dan dalam tugasan ini, seperti tugasan-tugasan kepimpinan lain, kita perlu bersedia untuk terima. Kalau kita tak bersedia, kita tidak akan bertambah baik atau improve dalam tugasan kita. Cuma sebagai manusia ini, kita ada emosi dan sebagainya. Jadi bahasa memainkan peranan. Dalam konteks Singapura, mungkin ramai yang kurang memperhatikan keunikan Singapura di mana kita adalah sebuah negara sekular dan juga masyarakat berbilang kaum dan agama namun mempunyai mufti negara. Saya baru pulang daripada Scotland di United Kingdom. Mereka ada masjid-masjid mereka tetapi masing-masing jawatankuasa tersendiri dan melantik imam mereka sendiri, dan kadang-kadang ada banyak perbezaan di antara satu masjid ke satu masjid lain dan ia sangat berbeza di negara kita. Walaupun kita minoriti, walaupun kita negara majmuk pelbagai bangsa dan agama dan negara pemerintahan sekular, tetapi agama diberikan satu penghormatan dan juga kebebasan untuk membuat keputusan masing-masing
dalam konteks kehidupan kita, dan ini sesuatu keistimewaan yang kita perlu terus pelihara. Mufti, anda belajar di School of Oriental African Studies dan juga Oxford di England. Bagaimana ini mencorak pandangan dunia anda? Seperti pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Di samping menimba ilmu di institusi-institusi sedemikian, yang sangat penting adalah pengalaman duduk di luar negara ini membantu saya mematangkan pemikiran saya sendiri tentang keadaan manusia, di mana dalam konteks yang sangat berbeza, bagaimana masyarakat itu berfungsi, apakah budaya, pemikiran mereka, keprihatinan mereka, dan bagaimana mereka menangani sesuatu isu dan sesuatu masalah. Jadi lebih banyak kita memahami keadaan global dan situasi global dan pemikiran-pemikiran lain, lebih membantu kita untuk menangani isu masyarakat. Mufti, memelihara dan juga memupuk masyarakat berbilang kaum dan agama di Singapura ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Sebagai contoh, soalan lazimnya tentang ucapan sewaktu perayaan oleh bangsa lain. Sebagai contoh, ucapan Merry Christmas. Jadi sebagai seorang Muslim itu, apa objektif utama yang ingin dicapai? Jadi di Singapura sebagai masyarakat majmuk yang pelbagai, agama-agama berbeza, bangsa berbeza, kita sebagai orang Islam dan masyarakat Islam, saya kira kita ada peranan yang sangat unik, iaitu bagaimana kita mencerminkan nilai agama kita bukan hanya di kalangan kita, tetapi kepada orang lain. Khusus dalam suasana di mana agama kita sering mudah disalahfahamkan kerana perbuatan golongan kecil tentang keganasan, terorisme dan sebagainya. Tapi sekarang alhamdulillah keadaan itu sudah bertambah baik dari segi persepsi. Namun persepsi itu masih wujud. Pada masa yang sama, saya kira ia memberikan peluang kepada kita untuk menghidupkan sebenarnya nilai-nilai agama kita yang mengajak kepada rahmah, kepada kesederhanaan. Setiap mufti berdepan dengan cabaran-cabaran tersendiri dan anda wujud di tengah-tengah ledakan informasi dan juga media sosial. Jadi apa pendekatan yang anda ambil mufti dalam memastikan bahawa suara dan juga pandangan yang bernas lagi benar dapat didengar oleh masyarakat kita? Hari ini semua bentuk kepimpinan menghadapi cabaran yang serupa. Mereka perlu bersedialah untuk lebih diperhatikan oleh orang. Setiap perkataan yang disebut, setiap pandangan yang diberikan, keputusan yang dibuat akan dianalisa, akan diselidiki dan kemudian kadang-kadang dibesar-besarkan. Jadi ini merupakan satu cabaran baru yang perlu kita perhalusi dengan lebih baik, dan saya kira ini satu ruang kerja baru bagi kami di MUIS dan pejabat mufti untuk bangunkan. Dan alhamdulillah ramai asatizah telah mula bergiat dengan rancak dalam wadah online, di Instagram, di TikTok, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Dan apabila kita bekerjasama dengan mereka, alhamdulillah mereka juga menyampaikan panduan-panduan yang baik kepada masyarakat. Dan insya-Allah ini satu trend yang positif yang kita nak terus bina supaya mereka terus menjadi sandaran bagi masyarakat kita. Perkembangan sains dan teknologi pula menuntut bidang agama juga supaya seiring isu kini terhangat adalah persoalan tentang bidang kesihatan dan juga pemakanan dan juga tentang isu iklim alam sekitar. Bagaimana asatizah di Singapura ini dilengkapi dengan kemahiran yang bersesuaian dengan konteks kehidupan ataupun cabaran masa kini? Sekarang ini terdapat teknologi-teknologi baru yang mana ia menimbulkan persoalan-persoalan baru dari segi fikihnya
pada masa yang sama, ia juga cuba mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan perubahan alam ini. Jadi ini adalah soalan-soalan baru. Soalan-soalan yang menarik tetapi memerlukan daya pemikiran yang sangat kuat dan perbincangan di kalangan asatizah. Apakah our next level solutions ataupun solusi-solusi baru untuk menangani isu sedemikian? Mufti, soalan terakhir, selain dari perkembangan pesat sains dan juga teknologi, satu cabaran yang begitu kompleks iaitu perubahan sosial ataupun evolusi sosial kerana hubungan antara manusia juga turut berubah ya. Jadi bagaimana masyarakat kita kiranya harus melihat perkembangan sosial ini? Adakah kita harus menyesuaikan ataupun berkompromi? Salah satu realiti kehidupan kita adalah masyarakat dan kehidupan kita akan terus berubah dan ada evolusi sosial seperti yang disebutkan. Jadi hari ini sebagai contoh, di antara evolusi sosial adalah kepelbagaian gaya kehidupan, seperti contoh LGBTQ, kepelbagaian di kalangan orientasi seksualiti. Saya kira kesan ini telah dirasakan agak mendalam juga di Singapura. Saya kira pertama adalah dalam apapun perkara, ada asas-asas agama yang kita tak boleh kompromikan. Tetapi apa yang menjadi cabaran adalah bila seseorang Muslim itu sendiri, mereka akur. Sebagai contoh, mereka akur memang sesuatu itu tidak dibenarkan agama. Tetapi mereka ada keinginan ataupun mungkin dan ini adalah kerana pelbagai sebab. Jadi bagaimana peranan kita sebagai masyarakat walaupun kita tahu dalam agama tidak membenarkan sesuatu perbuatan seperti sebagai contoh amalan seksual dalam LGBTQ tidak dibenarkan dalam agama. Jadi ini adalah isu-isu sosial yang timbul yang perlu dibincang dengan teliti dan masyarakat perlu melihat dengan pemandangan yang matang tentang isu ini, bagaimana kita boleh memelihara kelestarian dan keharmonian masyarakat. Kita menghormati ada perbezaan di kalangan anggota masyarakat yang berbeza. Ini perlu kepada lonjatan paradigma lah dari segi menganalisa sesuatu masalah dan pada akhirnya membuat penyesuaian dalam pendekatan kita. Dan saya harap dengan pengalaman kita dari COVID, pandemik dan sebagainya dan juga perjalanan kita bersama masyarakat dalam menangani banyak isu-isu yang lalu, insya-Allah kita akan sampai kepada tahap di mana kita yakin dengan pendekatan kita. Kita tahu yang kita dapat membuat melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik, terus membimbing dan memandu masyarakat, insya-Allah. Terima kasih Mufti Dr. Naziruddin atas perkongsian anda bersama dengan Detik Personality. Ayo mari kita bergambar bersama.